Assalamualaikum. Nampaknya agak lama admin tidak mengulas sebarang isu berkaitan dengan teknologi ketenteraan. Tetapi malam ni tergerak untuk mengulas berkenaan pesawat Su-57 yang menjadi satu bualan yang hangat di media-media antarabangsa baru-baru ni. Mungkin ianya adalah kerana bahang daripada filem Top Gun. Rasa admin lah. Benarkah Su-57 adalah kuasa air superiority baru dunia? Jet pejuang halimunan tercanggih Rusia Sukhoi Su-57 Falcon boleh mengawal 4 unit drone UCAV S-70 Okhotnik, membolehkan ianya menjadi sebuah jet generasi kelima yang telah mendahului teknologi serta membuatkan tentera udara musuh yang lain ibarat mimpi ngeri, tidak tidur malam dan tak lena bangun pagi seperti lalok. Lagi-lagi, Russian Federation mengumumkan drone halimunan Okhotnik mereka mula berkhidmat di dalam servis pada tahun 2024 nanti. Su-57 Falcon akan menggunakan bantuan juruterbang yang mengoperasikan Falcon bergabung bersama UCAV Artificial Intelligence AI dan akan dilengkapi oleh misal-misal hypersonik, menjadikan ia adalah gabungan jet pejuang yang amat berbahaya dan berbisa di udara. Rusia dikatakan tidak akan membina banyak unit Su-57 walaupun ia berperanan sebagai pertahanan utama Rusia daripada segi air superiority-nya dan penggunaan AI untuk mengawal drone Okhotnik sebelum Rusia mengeluarkan jet pejuang generasi ke-6. Pihak Sukhoi Design Bureau telah mengumumkan Rusia telah merancang untuk membina satu lagi versi Sukhoi Su-57 dengan versi 2 tempat duduk, di mana juruterbang di tempat duduk kedua boleh berinteraksi dengan Artificial Intelligence dan menolong mengawal drone Okhotnik apabila memerlukan. Macam biasalah, ketenteraan China juga telah menyembang bahawa mereka akan membina versi baru jet pejuang halimunan J-20 dengan 2 tempat duduk untuk membantu juruterbang kedua mengawal sistem persenjataan pesawat dan drone halimunan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka terhadap mana-mana musuh. Tapi faham-faham lah ya, China punya sembang ni dia lain macam sikit. Kita juga sedia maklum bahawa falsafah pesawat ini bukan seperti F-22 US yang merupakan pesawat yang mampu untuk menyusup, menyerang serta tanpa dikesan. Su-57 adalah cermin bagi keupayaan F-22. Disebabkan itulah Rusia membina Su-57 sebagai sebuah pesawat yang dilengkapi oleh pelbagai sistem penderiaan terkini dengan 5 sistem multi-band radar, sistem elektro-optikal yang seiras dengan sistem DAS dan juga sistem inframerah serta berbagai lagi sistem-sistem ECM di sekeliling badannya. Kesemua sistem ini dibina secara modular dan semua maklumatnya akan dipadukan oleh sistem komputer untuk membantu juruterbang mengesan, mengenali, mengunci dan memusnahkan sasaran. Di samping itu juga, ia digunakan untuk sentiasa memberi pengawasan kepada juruterbang supaya pesawat sentiasa berada di luar julat ancaman senjata musuh. Korang tahu ataupun tidak, Rusia daripada zaman Soviet telah menggunakan sistem pemprosesan maklumat mereka tersendiri untuk mengawal sistem-sistem ketenteraan mereka. Elbrus merupakan sistem chip pemprosesan maklumat yang dibangunkan sendiri oleh pihak Soviet sebagai tindak balas kepada pembangunan CPU US. Pada awal kejatuhan Soviet, pihak US telah menggunakan Intel untuk bekerjasama yang kononnya dengan pengeluar Elbrus untuk membangunkan CPU generasi baru. Sedar ataupun tidak, Intel banyak mendapat manfaat daripada perkongsian ini untuk melangsungkan pengeluaran CPU sehingga ke hari ini. Sistem Elbrus menggunakan sistem seni bina x86 dan mampu menjalankan sistem operasi Windows dan kernel Linux. Walaupun kemampuannya agak perlahan daripada sistem Intel hari ini, tetapi Elbrus mempunyai kemampuan pemprosesan yang agak seimbang dan tahan lasak, di mana penting untuk kegunaan keselamatan dan juga ketenteraan. Terkini, Elbrus telah mengeluarkan generasi terbaru dengan 16 core berkelajuan 2 GHz dan menggunakan teknologi 16nm hasil kerjasama dengan TSMC Taiwan. Rusia sejak zaman pentadbiran Putin telah membuang sistem Intel dan US sebaliknya menggunakan sistem Elbrus di dalam sistem-sistem keselamatan dan pertahanan mereka. Sistem pemprosesan Elbrus bukan sahaja digunakan di dalam seni bina Su-57, tetapi di dalam sistem pertahanan udara terbaru S-400 dan S-500 dan pelbagai lagi platform senjata terkini mereka.
Kita tidak akan melihat airbrush ini digunakan di dalam sistem pengguna hari ini kerana sistem ini hanya dibangunkan dan digunakan oleh pihak keselamatan dan untuk tujuan ketenteraan Rusia sahaja. Okeylah, mari kita ketahui beberapa fakta luar biasa tentang pesawat ini. Bahagian yang menghadap ke cik ataupun dikenali sebagai mounted radar. Ciri ini telah dan sebenarnya pernah dijanjikan oleh Rusia kepada Amerika Syarikat di dalam memenuhi permintaan awal sewaktu mula-mula projek pembinaan F-22 Raptor Yusuf. Tetapi di minit terakhir Rusia tidak pernah menghantarnya kepada Yusuf. Pendek kata dah kena game ataupun sabotaj. Radar ESA X-band ini boleh menambah bilangan pengesanan pesawat terutamanya radar ESA X-band N036 Bielka Squirrel yang dipasang di hidung pesawat. Kelebihan utamanya ialah ia membolehkan juruterbang Su-57 melaksanakan taktik pengesanan sekaligus serangan dengan lebih baik berbanding mana-mana pesawat lain di dunia yang dikenali sebagai beaming. Beaming ini bermaksud apabila seorang pejuang berpusing di kedudukan 90 darjah daripada susunan radar Doppler nadi musuh. Konfigurasi akan memastikan ruang senjata akan menjadi lebih efisien kerana Su-57 mempunyai ruang senjata yang sangat unik yang membolehkannya membawa 4 sehingga 6 peluru berpandu udara ke udara. Ia juga mampu membawa peluru berpandu KH-47 M2 Kinzhal yang bukan sahaja peluru berpandu berkeupayaan nuklear tetapi juga bergerak pada kelajuan hypersonic. Penvektoran teras 3D. Vektor tujahan 3D membolehkan beberapa prestasi akrobatik yang luar biasa pada altitude yang lebih rendah dan juga lebih tinggi. Senang cerita di kedudukan yang amat sukar bagi pesawat lain untuk melakukan. Jadi, telah jelas sekali di sini teknologi Su-57 ini sering kali dimomok oleh media barat seolah-olah lemah dan juga gagal. Akan tetapi, admin rasa pesawat ini Rusia sengaja kot nak gunakan sebagai elemen kejutan kepada NATO jika mereka berhasrat untuk membuat gila. Itu hanyalah pada pendapat admin lah. Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat ataupun pendapat, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Apapun, terima kasih admin ucapkan kerana menonton dan salam kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.